Macam dalam ilmu hadis, dia ada istilah hasan li ghairihi li zatihi. Yang ni istilah-istilah zaman sahabat tak bincang pun. Adakah kerana wujudnya istilah-istilah ni maka kita kena tolak semua ilmu hadis? Tak boleh lah, tak kena. Dalam ilmu usul fiqh pun sama. Macam-macam istilah yang zaman Nabi tak ada. Apakah kita kena tolak ilmu fiqh dan ilmu usul fiqh ni? Jadi kita nak beribadah, nak ikut fiqh yang mana? Jadi ilmu kalam pun macam tu juga. Sungguh pun dia mewujudkan istilah-istilah yang baru, tapi bukan maksud dia kena tolak. Biasa, mana-mana ilmu yang berdiri sendiri, dia ada istilah-istilah baru. Sanggahan seterusnya, matlamat ilmu kalam ni salah. Jawab Imam Ghazali, matlamat ilmu kalam ni tak lain ialah untuk mengenal Allah dengan hujah-hujah. Nak kenal Tuhan dengan hujah-hujah. Jadi takkanlah matlamat yang macam ni nak dikatakan salah. Yang antara lainnya lagi, ilmu kalam ni nak pertahankan akidah umat Islam daripada bid'ah. Yang mana bid'ah ni pada zaman Nabi, pada zaman sahabat belum ada lagi. Pada zaman imam-imam mazhab tadi barulah ada. Jadi nak selamatkan daripada bid'ah-bid'ah ni, sebab tu disusun ilmu kalam. Jadi tak boleh nak kata salah. Satu lagi, nak selamatkan daulah umat Islam. Yang ni bukan Imam Ghazali cakap, tapi secara tak langsung daripada pemahaman kita, ilmu kalam ni salah satu tujuan dia nak selamatkan daulah Islam. Macam mana yang dikatakan daulah Islam ni? Daulah Islam ni negara Islam. Negara Islam yang luas tu. Ada satu yang negara Islam sepatutnya. Bila imam-imam mazhab fiqh tadi, ilmu kalam yang salah ni makin meribak, terutamanya Mu'tazilah. Apa pandangan imam-imam mazhab ni? Tak apalah. Bukan tak apa macam mana? Biarlah ilmu kalam tu kita jangan masuk campur, jangan dengar, jangan belajar, jangan duduk bertahan. Kita tumpuk ilmu fiqh kita dan ilmu-ilmu Islam yang lain. Ilmu kalam ni walaupun salah, dia tahu salah. Dia kata zindik lah semualah, tapi buat tak tahu je. Apakah kesan dia? Natijah dia, bila imam-imam, ulama-ulama buat tak tahu je kepada ilmu kalam ni, tak mau ambil tahu, mengakibatkan orang-orang ilmu kalam ni makin hari makin ramai. Ulama-ulama ni makin hari makin meningkat, sampaikan satu peringkat khalifah pun Mu'tazilah. Tu kesan buruk dia. Jadi tak boleh kita nak kata buat tak tahulah ilmu kalam ni, jangan ambil tahu, ini benda salah. Tak payah ambil tahu ilmu kalam. Bila kita buat macam tu, kesan dia sampai ke peringkat khalifah pun jadi Mu'tazilah. Nasib baiklah Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi ni dia susun ilmu kalam yang betul, selamat khalifah-khalifah tadi. Khalifah-khalifah yang datang kemudian dah tak pegang dengan Mu'tazilah dah, sampailah hari ini. Sampai jatuh ke khalifahan lah. Tak ada dah khalifah, ringkas cakap, tak ada khalifah yang pegang dengan Mu'tazilah. Jadi selamatkan daulah Islam. Sekiranya tak ada lah aliran yang diasaskan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah tadi, mungkin sampai ke hari ini lah khalifah-khalifah ni dia berpegang dengan Mu'tazilah, aliran yang salah. Bila khalifah pegang Mu'tazilah, orang bawahan akan ikut. Tahu rakyat ni dia ikut, biasanya dia ikut agama raja ni. Kalau raja dia agama sekian-sekian, dia pun agama yang tu juga. Kalau khalifah Mu'tazilah, rakyat pun Mu'tazilah. Nasib baik dia susun. Jadi tak bolehlah kita nak ambil sikap imam mazhab fiqah tadi. Bukan kita nak kata mereka ni tak baik ke, sandah ke, lemah, bukan. Tapi kita nak cerita yang dibuat oleh Imam Asy'ariyah dan Abu Mansur Maturidi ni betul. Tujuan dia nak selamatkan daulah Islam. Jadi berjayalah mereka ni, selamat. Sanggahan seterusnya, ilmu kalam ni dikatakan bawa perpecahan, bawa taksub, bawa permusuhan dan persengketaan. Masing-masing ada kelompok-kelompok dia, masing-masing saling berdebat. Katakan ini paling betul, yang ni salah. Jadi zaman itu umat Islam ni banyak perdebatan. Di jawapan Imam Ghazali, perpecahan ni tak boleh jadi sebab kita nak tolak ilmu kalam. Sebab perpecahan ni dia berlaku dalam mana-mana cabang ilmu pun. Lebih-lebih lagi perpecahan ni bukan kerana ilmu tu, tapi kerana sifat mazmumah yang ada dalam diri manusia.
Dengkinya, rasa nak tunjuk diri dia betul, nak tunjuk hebat, nak pengaruhi harta, nak dapat jawatan. Sebab-sebab itu lah. Jadi hujah lainnya macam ilmu fiqh jugalah. Kita tengok aliran fiqh yang utama ada 4, belum campur yang lain-lain lagi. Yang sampai ke hari ini, itu perpecahan lah tu. Mazhab Syafi'i dia ada halal haram dia sendiri. Mazhab Hanafi ada halal haram dia sendiri. Ada yang sama, ada yang tak sama dengan mazhab Syafi'i. Jadi paling kurang pun pecah 4. Adakah disebabkan ilmu fiqh ni pecah 4, maka kita kena buanglah ilmu fiqh. Tak usahlah belajar fiqh dah, usul fiqh semua ni kena buang, kena hapuskan daripada dunia Islam. Kalau hapuskan, kita nak ikut fiqh yang mana? Sendiri-sendiri, lagi teruk. Jadi perpecahan bukan satu hujah kita nak menidakkan ilmu kalam. Tak boleh. Padahal antara mazhab ni bukan main lagi, sampai berperang dulu ni. Berperang, bergaduh antara mazhab fiqh. Tapi kita tak buang pun mazhab fiqh. Macam mana boleh tak bergaduh? Satu contoh, kalau ikut mazhab Syafi'i, bila bersentuh suami isteri, batallah sembahyang, air sembahyang. Kalau sembahyang juga tak sah, tambah jadi imam pula. Tak boleh. Tapi ikut mazhab lain boleh. Dia bersalam dengan isteri dia, lepas tu dia jadi imam sembahyang. Dia mazhab dia boleh. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, tak sah sembahyang orang tu. Nampak tak jauh dia? Jauh beza dia tu antara sah dengan tak sah sembahyang. Tapi kita boleh kompromi. Kita kata mazhab sana pun betul, mazhab Syafi'i pun betul. Padahal berpecah tu. Berpecah. Jadi tak ada masalah. Perpecahan tak semestinya menunjukkan ilmu tu kena ditolak. Bahkan kita biasa dengar ustaz-ustaz cerita, kalau di Mesir tu dulu, ada mazhab dia bila tahiyat dia kena goyangkan jari dia. Mazhab kita tak payah goyang, angkat saja. Sampai kepok tangan pun ada. Orang tu duduk pusing. Dia duduk bertahan. Mazhab dia saja betul. Kepok jari dia. Sampai macam tu. Tapi tak pula kita kata mazhab Syafi'i dengan mazhab ni kena buang, tak boleh pakai, bawa perpecahan. Tak boleh. Jadi perpecahan bukan penyebab, bukan hujah kita nak menidakkan ilmu kalam. Sanggahan lagi, agama tak benarkan perdebatan. Asyik duduk berdebat, agama tak benarkan. Imam Ghazali dia petik ayat-ayat Quran. Ternyata ada ayat-ayat Quran sendiri yang memerintahkan perdebatan dalam hal-hal tertentu. Para Nabi pun biasa berhujah. Nabi Ibrahim pun berhujah. Para sahabat pun berhujah juga. Antaranya Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas, Tabi'in Hasan Al-Basri ada berhujah. Biasa berhujah ni, tapi dalam ruang lingkup yang diperlukan sahaja, tak boleh nak berpanjang-panjang. Jadi tak ada masalah. Sanggahan lagi, zaman sahabat tak ada perdebatan, kurang perdebatan. Jadi ilmu kalam ni banyak bawa perdebatan. Jadi salahlah, tak boleh lah. Ini jawapan Imam Ghazali. Pada zaman sahabat dulu, bid'ah ni tak timbul lagi. Ilmu kalam yang jahat ni dia tak masuk lagi. Jadi tak payahlah berdebat. Bila sampai zaman selepas sahabat, baru masuk. Masa tu kena berdebat lah. Jadi kalau zaman sahabat, benda-benda tu tak wujud lagi, tiba-tiba kita nak berdebat, tak logik lah. Menentang perkara-perkara yang tak perlu adalah sia-sia. Menentang perkara-perkara yang belum wujud adalah sia-sia. Jadi zaman sahabat belum timbul masalah, tak payah debat lagi. Serupa juga dengan mazhab fiqh yang kita ikut imam mazhab Syafi'i. Kenapa zaman sahabat tak ada mazhab Syafi'i? Satu hujah yang mudah dia, Imam Syafi'i tak lahir lagi, itu biasalah. Zaman sahabat dulu, mereka ni masing-masing pun dah handal lah. Nak tanya cara semayang, hukum halal haram semua ada, kita boleh rujuk. Zaman Nabi lagi senang, tanya Nabi terus. Zaman sahabat ramai mujtahid belaka, boleh tanya. Lepas zaman tu dah kurang dah. Ulama ramai, tapi yang orang kata mujtahid ni dah kurang lah. Sebab tu kena susun juga aliran mazhab Syafi'i. Kalau tak susun jadi celaru masyarakat. Kita nak ikut siapa, lama-lama kita ikut kita sendiri.
Ada juga kekeliruan dalam masyarakat kita. Contoh dalam internet selalu ditanya, kamu dari segi fiqhnya ikut mazhab siapa? Oh, kami ikut mazhab Imam Syafi'i ataupun mazhab Syafi'iyah lah. Kalau dari segi fiqh kamu ikut Imam Syafi'i, kenapa dari segi tauhid tak ikut Imam Syafi'i? Dia tanya, kenapa dari segi tasawuf tak ikut Imam Syafi'i? Soalan ni sebenarnya dia nak perangkap, dia nak ajak kita ke pegangan dia tu. Biasanya soalan macam ni golongan Salafi Wahabi yang tanya. Dia nak perangkap kita supaya kita terfikir betul juga tu. Dari segi fiqhnya kita ikut Imam Syafi'i, dari segi tauhidnya ikut Imam Syafi'i lah. Kenapa kita nak ikut Asy'ari? Dari segi tasawufnya ikut Imam Syafi'i lah. Kenapa kita nak ikut Al-Ghazali? Dia nak perangkap kita macam tu. Tapi sebenarnya perangkap itu menunjukkan kejahilan dia sendiri.